Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan projek kami iaitu The Laras Wedding Planner. Ahli kumpulan ini terdiri daripada Remo Ben Jufri 271099, Muhammad Lutfi Husaini bin Hassan 289854, Nur Afikah Syazwani binti Muhammad Zeki 281121, Artina binti Zulkamlian 285921, Sarah Sofia binti Zaidi 289561. Hai, Assalamualaikum. Saya Sarah Sofia akan memperihalkan sedikit pengenalan mengenai pengurusan acara. Pengurusan acara itu suatu pengurusan dan perancangan bagi mengajukan sesuatu aktiviti iaitu dikendalikan oleh badan serta kelompok barisan jawatan kuasa yang tertentu, dan sememangnya badan itu fokus mereka adalah dalam sebuah majlis keramaian. Dan pengurusan acara juga melibatkan tetamu utama dan hadirin, serta setiap acara itu diadakan adalah bagi mencapai sesuatu objektif atau ingin meraihkan sesuatu. Contohnya seperti majlis akikah, majlis kesyukuran, majlis pertunangan dan sebagainya. Namun, pengurusan acara kami itu fokus kepada majlis perancangan perkahwinan. Seterusnya, saya, Afikah Syazwani, akan menerangkan tentang latar belakang syarikat kami. Syarikat kami diberi nama The Laras Wedding telah mula beroperasi pada 1 Januari 2019. Syarikat kami bertempat di Jalan Pelabur, Seksyen 23B, Shah Alam, Selangor. Mereka juga boleh berinteraksi dengan kami melalui akaun sosial media kami iaitu Facebook dan Instagram The Laras. Untuk maklumat lebih lanjut, boleh layari thelaraswedding.com.my untuk maklumat lebih lanjut. Berikut adalah carta organisasi The Laras. Remo sebagai pengurus projek, Afikah sebagai penyelaras acara ataupun event coordinator, Lutfi sebagai pengurus kewangan, Artina dan Sofia sebagai perunding 1 dan 2. Secara amnya, kita semua tahu bahawa tugas wedding planner adalah bagi memudahkan segala urusan dan persiapan majlis perkahwinan pelanggan mereka. Mereka bertanggungjawab bagi membantu pihak pengantin serta keluarga bermula daripada sebelum, semasa dan selepas sesebuah majlis perkahwinan itu berlangsung. Ianya mungkin meliputi majlis berinai, majlis pernikahan hingga persandingan atau resepsi para pengantin. Tahukah anda, hasil kajian daripada beberapa pihak mendapati bahawa menggunakan khidmat wedding planner adalah lebih jimat, bukan sahaja daripada segi masa, malah tenaga dan wang ringgit juga. Sesetengah mereka tidak mempunyai masa dan cukup untuk menyelesaikan semua perkara, maka dengan mengambil wedding planner merupakan jalan yang terbaik untuk memastikan hari indah mereka berjalan dengan lancar. Tugas pengurus projek adalah bagi memantau segala kerja yang dilakukan oleh para pekerja serta meluluskan segala idea sebelum dibentangkan kepada pihak klien. Ini adalah bagi memastikan hasil idea mereka adalah berkualiti dan kerja yang mereka lakukan adalah baik. Ini juga dapat terus memastikan hubungan antara pihak kami dan klien adalah baik. Seterusnya, bagi tugas penyelaras acara adalah untuk memantau perjalanan sebelum, semasa dan selepas majlis supaya berjalan lancar dan mengikut apa yang ditetapkan. Mereka juga ditugaskan untuk membantu serta berbincang dengan perunding serta klien supaya apa yang dirancang selaras dengan kemampuan mereka. Tugas penyelaras acara juga adalah untuk memberi taklimat kepada semua kru-kru yang terlibat sepanjang majlis. Ini adalah bagi memastikan semua keperluan lengkap disediakan. Bagi tugas pengurus kewangan, dia perlulah menyediakan unjuran kewangan berdasarkan quotation daripada klien. Dia juga perlu menyediakan laporan kewangan event
dan memastikan segala laporan kewangan itu direkod dengan lengkap dan disimpan dengan baik. Akhir sekali, tugas perunding adalah untuk membantu klien merancang event mereka sesuai dengan keadaan semasa serta kehendak mereka. Mereka perlu menyediakan keperluan penganjuran majlis tersebut serta membuat perancangan draft segala keperluan event mengikut bajet yang ada. Mereka juga perlu melihat dan menilai jenis, saiz dan lokasi event yang hendak dijalankan mengikut kesesuaian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Artina. Saya akan menceritakan tentang proses untuk menentukan produk pertama. Untuk menentukan produk pertama ni, dia melalui 5 proses, iaitu permulaan, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawalan, dan seterusnya penutupan. Untuk permulaan, proses permulaan menentukan sifat dan skop projek. Jika tahap ini tidak dilaksanakan dengan baik, tidak mungkin sesuatu projek itu akan berjaya. Seterusnya yang perancangan. Selepas tahap permulaan, projek dirancang untuk tahap terperinci yang sesuai. Tujuan utama adalah untuk merancang tempo, kos dan sumber yang secukupnya, untuk menganggarkan kerja yang diperlukan dan mengurus risiko secara berkesan. Yang ketiga, pelaksanaan. Semasa melaksanakan, kita mesti tahu apa istilah yang kita rancang. Dalam perancangan itu mungkin dilaksanakan sinergi. Untuk pemantauan dan pengawalan ini dia terdiri daripada proses-proses yang dilakukan untuk memerhatikan pelaksanaan projek agar masalah yang berpotensi dapat dikenal pasti, tepat pada masanya, dan boleh diselesaikan dengan baik. Yang terakhir, untuk penutupan termasuk penerimaan rasmi projek dan pengakhirannya. Kita beralih kepada justifikasi untuk produk pertama. Untuk kita justifikasi adalah 4, terbagi kepada 4, iaitu musim, permintaan pelanggan, jangkaan harga pada masa akan datang, kos alatan mengikut edaran masa dari semasa ke semasa. Untuk yang pertama, musim. Kebanyakan musim kahwin dalam masa setahun sangat banyak. Oleh sebab itu, kami memilih produk yang bertajuk Wedding Planner. Musim kahwin dalam kalangan rakyat akan membawa keuntungan kepada syarikat kami kerana permintaan mereka yang meningkat dari semasa ke semasa. Yang kedua, permintaan pelanggan. Kami berpendapat bahawa dengan permintaan pelanggan yang meningkat dari semasa ke semasa akan membuatkan kami memilih produk wedding planner ini. Kalau yang ketiga, jangkaan harga pada masa akan datang. Harga kita tidak boleh jangka, kerana boleh kita jangka sama ada dia meningkat ataupun rendah mengikut edaran masa. Selalunya jika harga tersebut meningkat, maka apa yang kami dapat adalah keuntungan yang besar. Tetapi jika harga tersebut adalah rendah, maka syarikat kami akan mengalami kerugian. Yang terakhir adalah kos alatan mengikut edaran masa dari semasa ke semasa. Kos alatan yang meningkat akan menjejaskan kewangan kami, kerana untuk membeli alatan yang moden, canggih, demi asal yang baik perlu menggunakan kos yang besar. Namun sekiranya kos alatan tersebut tidak melebihi bajet kami, maka syarikat kami akan mendapat sedikit keuntungan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Remo bin Juferi, nomor metrik 271099. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pasaran perkawinan. Industri perkawinan terdiri daripada pelbagai pertumbuhan perkhidmatan subkumpulan yang bekerjasama untuk mencipta acara perkawinan. Dan industri perkawinan adalah pelbagai secara global, dan terdapat pelbagai jenis dan tradisi yang terlibat dalam upacara antara etnik, negara dan budaya, dan seterusnya. Bagi pasaran untuk perkawinan, permintaan untuk perkhidmatan perkawinan kami adalah bergantung kepada pendapatan pribadi atau individu pengguna
dan keluarga mereka serta pilihan pengguna untuk majlis perkawinan mereka. Memandangkan terdapat begitu banyak organisasi yang berbeza yang mesti menyelaraskan untuk mencipta perkawinan persaingan selalunya sengit dalam industri perkawinan ini. Seterusnya adalah analisis khalayak termasuk penentuan segmentasi pengguna yang terbahagi kepada dua, yaitu segmentasi demografik dan segmentasi geografik. Bagi segmentasi demografik, kami membahagikan pasaran mengikut demografi, yaitu bentuk pembahagian yang paling asas, dan kami menggabungkan pembahagian demokrasi dengan jenis lain dan boleh membantu dan mengecilkan lagi pasaran kami. Satu faedah daripada pembagian jenis ini ialah maklumat agak mudah diakses dan kos rendah untuk diperoleh. Dan bagi segmentasi geografik, pembahagian geografik yaitu membahagikan pasaran berdasarkan lokasi mereka. Lokasi pelanggan boleh membantu kami memahami keperluan mereka dengan lebih baik dan membolehkan kami mengantar iklan khusus di lokasi mereka. Seterusnya ialah faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan produk kreatif kami diterima baik di pasaran. Faktor yang pertama ialah menghasilkan produk berkualiti. So, untuk memastikan sesebuah produk yang baru, aspek kualiti perlu diutamakan, bukan saja sebagai permulaan yang baik bagi perniagaan, malah mampu membina kepercayaan kepada pelanggan. Dan produk yang berkualiti pasti ramai yang akan membelinya ataupun menempah, dan sekaligus membantu proses pemasaran produk. Dan jika barang kita berkualiti, sudah semestinya ramai yang akan membeli berulang kali. Dan faktor yang seterusnya ialah perkhidmatan yang mesra dan cepat, atau lebih dikenali sebagai perkhidmatan yang responsif, yaitu cepat memberi respon kepada urusan pelanggan, ataupun perkhidmatan yang mesra dan saksama kepada pelanggan tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Dan bagi faktor yang seterusnya ialah faktor elemen analisis. Elemen analisis ini penting agar strategi pemasaran produk lebih berjalan secara efektif. Setelah menerapkan rancangan promosi dan produk telah dipasarkan, kami perlu menganalisis untuk mengetahui seberapa sukses dan berjaya strategi yang telah kami jalankan. Dan faktor seterusnya dari segi promosi. Perancangan promosi yang ingin dijalankan perlulah win-win situation, di mana tiada kerugian dan pelanggan kami juga dapat menikmati tawaran. Dengan menjalankan promosi ini, secara tidak langsung kami dapat memasarkan perniagaan dan memperoleh hasil daripada jualan tersebut. Dan yang seterusnya yaitu pemasaran digital. Ini adalah plan tindakan yang perlu dibangunkan menggunakan jaringan atas talian yang ada untuk menarik minat pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan perniagaan. Dalam kemodernan dan kepesatan teknologi pada hari ini, cara pemasaran produk kami juga semakin berubah. Dengan adanya internet, produk kami mampu dipasarkan. Sebagai contoh, memasarkan produk kami di semua platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Dengan jutaan pengguna dalam laman sosial tersebut, sudah pasti ia akan meningkatkan lagi jualan produk kami. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kaedah pemasaran yang kami gunakan termasuklah perkhidmatan, tempat, promosi, pelanggan dan juga fizikal. Bagi perkhidmatan yang kami tawarkan ialah perancangan majlis perkahwinan, termasuk menyediakan pelamin, hiasan, kerusi dan meja makan. Bagi tempat, kami menyediakan perkhidmatan kami di hotel atau di rumah. Bagi promosi, kami memberikan promosi kepada pelanggan tetap kami. Bagi pelanggan, kami akan memainkan peranan untuk mendapatkan kepercayaan, keyakinan dan jaminan supaya pelanggan menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan, seperti tiada kerosakan pada perkhidmatan kami ketika majlis dijalankan. Bagi fizikal,
penggunaan nama, simbol atau logo yang bertetapan iaitu laras event. Korang dah dengar semua kan? Okey. Kalau kita makan nasi, kita kena basuh tangan kan? Begitu juga dengan yang ingin kami sampaikan ini. Ada juga kesimpulannya. Okey, sebagai akhir kata, kami pasti akan menjadi satu badan pengurusan acara, iaitu pengurusan perkahwinan yang sangat produktif dan kreatif, serta kami juga menjamin bahawa kami akan menjadi pilihan utama untuk masyarakat di luar sana yang ingin mendirikan mahligai mereka. Kami juga amat mementingkan dan mengambil kira kepuasan klien serta memberi peluang kepada mereka untuk mengilhamkan jenis-jenis hiasan dalaman serta hiasan luaran yang mereka inginkan dengan penawaran harga yang diperuntukkan.